Assalamualaikum and hai semua, welcome back to Makmal Kita Channel edisi Beta Passion. Hari ni saya nak share dengan korang cara saya olah daun ketapang. Jom. Pertama sekali korang kena pastikan daun yang korang ambil, daun ketapang yang korang ambil tu betul-betul kering. Okey, tanda dia betul-betul kering ni kalau kita patahkan bahagian dahan, bahagian apa tu, urat tengah dia tu kan. Mana bila korang patahkan dia akan merapuh, dia akan cepat patah. Dan kalau korang renyukkan daun ketapang ni, dia bunyi dia macam keropok tau. Tapi kalau korang patahkan batang tengah ni, dia masih tak patah, maknanya daun tu belum betul-betul kering dan kita tak boleh guna lagi. Itu banyak keluar minyak tu masalah. Biasa kalau saya ambil daun ketapang ni dekat pantai kan, yang diorang dah bungkus siap-siap tu kan, kita datang ambil je. Makcik-makcik cleaner tu, sapu-sapu kan, dia dah siap packing-packing tu, lori sampah kan datang nak ambil. Biasanya yang dalam tu memang daun dia belum kering, jadi kita kena jemur. Sebelum tu saya akan jemur dulu tanpa saya basuh apa-apa. Yang saya jemur je terus, jemur sampai dia betul-betul kering, barulah saya proses daun ataupun barulah saya akan olah daun ketapang ni. Sediakan baldi ni yang biasa saya tunjuk kat korang kan. Saya pakai baldi ni lah juga untuk saya groom ikan laga saya. Saya guna baldi ni untuk saya biarkan Daphnia Magna. Lepas ni kot nak test biar Moinatai ke. Biasanya saya guna baldi ni je, beli kat Eco RM RM2 sahaja, RM2.10 ni macam tu lah, lebih kurang harga RM2.10. Okey, saya letakkan garam kasar lebih kurang dalam 3 genggam. Air ni kalau baldi ni penuh 20 liter, tapi sebab ketapang saya ni tak adalah banyak sangat, jadi saya guna separuh je. Jadi saya letaklah 3 genggam. Terpulang pada korang nak gunakan garam biru, yang garam ikan tu kan, harga dia macam mahal sikit kot, dalam RM4 sekilo. Kalau garam kasar ni saya beli yang timbang je, biasa standard 80 sen ke RM1 untuk 1 kilo. Saya beli pack yang besar 10 kilo, harga dia lebih kurang RM7.50 ke RM8 macam tu lah. Okay, ini daun ketapang yang saya ambil dari makcik tadi tu memang basah, jadi saya jemur sampai kering. Kemudian saya basuh daun ketapang ni, saya buang semua pasir, saya buang semua tanah-tanah yang melekatkan daun ketapang. Sekarang kita kacau supaya garam ni dah sebati dengan air. Garam ni penting tau. Kalau biasa untuk ikan laga ni memang kita tambahkan garam kan, tapi ada juga kita tak biasakan ikan laga kita dengan garam, tak ada masalah. Bagi korang yang tak biasakan ikan laga dengan garam, tak perlu ubah, teruskan saja ikan laga korang tanpa air bergaram. Macam saya memang saya gunakan garam kasar ni, garam masak ni kan, untuk ikan laga saya. Pertamanya untuk matikan bakteria dalam air. Kita pun tak tahu apa bakteria yang ada dalam air. Kadang-kadang tangan kita ni ada sumber bakteria yang boleh bahayakan ikan laga, so kita gunakan garam. Samping tu juga kita nak tambah mineral dalam air tersebut, kita boleh gunakan garam kasar. Okay, saya tak letak apa-apa produk, saya tak letak ubat biru ke, saya tak letak ubat merah ke, sebab ni hanya nak olah daun ketapang. Berbeza sebelum ni kalau korang tengok video saya berkenaan dengan penyediaan pati ketapang, yang tu saya gunakan beberapa ubat untuk menghasilkan pati ketapang. So ini mengolah daun ketapang. Sebelum kita gunakan daun ketapang ni untuk membuat pati ketapang, ataupun korang boleh terus guna direct je, tak ada masalah. Terus boleh guna daun ketapang yang kita olah ni untuk ikan laga. So pentingnya daun ketapang ni benda yang wajib lah bagi penggemar ikan laga. Korang kena ada daun ketapang untuk macam nak adjust keadaan ataupun suasana tu lebih mirip-mirip macam keadaan sebenar ikan laga. Kalau tak ada daun ketapang, korang boleh guna daun lain, tak ada masalah. Nak guna daun pisang pun tak apa, nak guna daun buluh pun tak apa, semua tak ada masalah. Hari tu saya dah tunjukkan, saya visit farm pot beta, dia gunakan daun buluh, so dia pun boleh keluarkan tanin, tak ada masalah. Terpulang pada korang, apa yang korang ada korang guna, insyaAllah. Korang yang nak membeli ikan laga boleh pergi ke IG Makmal Beta ataupun Facebook Makmal Beta, dan korang juga boleh like Facebook page Makmal Beta. Alright, saya rendam air, saya rendam daun ketapang dengan air garam tadi tu selama lebih kurang dalam 1 hari
24 jam. So korang boleh tengok kat situ sebenarnya kat permukaan tu ada minyak yang keluar. Itu biasalah tu sebab saya tak buang batang di bahagian tengah tu kalau korang buang batang tu, insya-Allah minyak dia tak keluar banyak lah, ataupun mesti ada sikit lah tinggal balance dia kan, sebab jari-jari itu masih ada lagi bahagian daun tu. Tapi saya tak sempat nak buang, banyak kerja hakiki, jadi saya tak sempat nak buang batang tengah tu. Jadi saya masukkan sekali, saya just rendam terus dengan batang-batang ni sekali. Jadi apa yang kita olah ni, apa yang korang olah ni, daun ketapang ni kita terus boleh guna untuk buat grooming ke terpulang lah. Biasanya untuk grooming kita akan pakai pekat sikit, dan pH dia bawah 6.5 lah, 6.5 ke bawah biasanya kita guna untuk grooming. Kan laga ni dia akan cepat bermutasi bila pH dia turun tau, ataupun pH dia terlebih tinggi dalam 6.5 ke bawah ataupun 7.5 something ke bawah. Air normal 6.5 ke 7 point something sikit lah. Itu air normal yang kita pakai untuk elakkan ikan tu lebih bermutasi. Contoh macam Galaxy kan, Avatar, kalau kita terlebih grooming dia, nanti badan dia akan jadi seketul, hilang Galaxy bling itu semua hilang, jadi macam satu color je kan, macam fancy kadang-kadang. So pada satu step, bila ikan lagi korang dah puas hati, korang kena stop groom dia. Tak boleh dah groom lagi, tak boleh tambah garam, tak boleh tambah lebih ketapang lagi. So masa tu kita maintain pH dia dalam lebih kurang pH 6.5 ke 7 je, sebab dia dah capai peak dia yang kita nak tu. Lebih pada tu nanti kita terlebih groom, ikan tu akan rosak sebenarnya. Alright, dan kadang-kadang kalau fancy kita terlebih letak lebih pekat kan, kadang-kadang dia boleh jadi selo tau. Bila terutamanya orange ni masalah juga. Bila line tak stabil, di samping kita terlebih groom, line tak stabil juga, dia boleh mempengaruhi ikan tu jadi selo. Bila dah besar sikit, groom sikit, tambah jadi selo. So waktu tertentu saya tak groom ikan dah. Saya bukan groom setiap masa bila sampai tahap yang saya nak, saya akan stop grooming ikan. Okey, saya keluarkan satu daun ni. Yang air ni nampak macam pati ketapang kan, tapi saya tak pakai pun air tu, air garam tu, sebab saya rasa macam banyak sangat garam kita letak, dan kita pun tak tahu apa yang ada dalam air ni. Dan satu malam rendam bersama garam, bersama daun ketapang, mungkin ada bakteria-bakteria yang boleh tumbuh dalam ni, dan kita pun tak bagi suhu yang tinggi. Kalau korang rajin, korang rebus dulu air. Lepas korang rebus dah sejuk, baru korang masukkan daun ketapang. Itu mantap lah kalau korang sempat, tapi saya tak sempat, saya just guna air je. So air ni saya tak pakai lah. Ini bukan bagi saya, ini bukan pati ketapang. Tapi korang nak pakai pun terpulang pada korang lah. Nak testing pada ikan laga boleh, tapi biasanya saya tak pakai, walaupun air ni pekat tau. Memang color dia lebih kurang dah macam air pati ketapang yang saya buat. Kalau korang terlepas video cara saya buat pati ketapang, korang boleh check kat channel saya, video saya yang sebelum ni. Sekarang adalah proses untuk saya jemur daun ketapang yang saya keluarkan daripada air tadi. So saya guna tali rafia je. Okey, dan saya akan tebukkan lubang pada bahagian daun ketapang tu untuk jemur, macam sidai kain je. Tapi ni kan cucuk-cucuk sikit kan, jangan rapat-rapat sangat, nanti dia susah nak kering. Sebenarnya untuk pengeringan ni dia bergantung kepada cuaca. Kalau cuaca time betul-betul panas, dalam satu hari daun ketapang dah kering dan kita boleh pakailah. Tapi kalau cuaca asyik mendung kan, kita rasa daun ni makin lembab. Kalau korang renyukkan dia tak bunyi macam keropok, ataupun korang patahkan batang tu tak bunyi, batang dia tak fragile, tak cepat patah, itu belum kering lagi. So pastikan betul-betul kering. Sebelum korang guna juga, korang kena pastikan basuh dulu. Kalau korang letak kat luar ni, pastikan basuh. Kalau korang rajin meletakkan dalam plastik lah, supaya tak terkena habuk. Okay, sebelum pakai pastikan bersih supaya habuk tak masuk dalam spawn ikan laga kita. Saya rasa sampai sini perkongsian kali ni. Korang rasa video ni bermanfaat, boleh tekan button like dan share pada kawan-kawan korang. Korang nak appreciate kerja saya, bolehlah tekan button subscribe dan butang loceng di sebelah kanan. Hingga jumpa lagi di video akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum.